Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada tengah hari ini. Sebelum kita akan rehat sampai hujung bulan, 13 hari. Okey, kita baca Bidayatul Hidayah. Mendoakan itu bergurau orang yang seandainya engkau tapi mulia daripada bawah. Sebenarnya ketika itu Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Kau ada? Orang yang seandainya Yang kita lama kat mana? 1 2 1. Oh, 1 2 1. Ini tanda. Ni kita saya, kita rumah. Ingatkan kita surau ni tanda tempat lain. Seandainya engkau melihat bawah lagi. jikalau dia menghendaki kebaikan. Jikalau kebaikan, perenggan berapa? Yang 4 daripada bawah. Tidak ada aib. Kat mana ni? Angkat sikit. Buku tunjuk. Okey. Sebenarnya tu. Okey, sebenarnya. Alhamdulillah kita sambung. Sebelum saya lupa lah, siapa yang nanti terpilih untuk dicutikan nanti kan. Saya nak ingatkan diri saya jugalah. Saya pun ni akan rehat juga ni sampai 31 ni. Pejabat-pejabat, rumah-rumah orang ada yang suruh teruskan. Saya ingat taklah. Kat rumah-rumah orang pun saya suruh stop lah. Kita ikut arahan lah. Sebagai warga negara yang baik, kita ikut arahan. Ambil kesempatan untuk tingkatkan amalan peribadi. Ini yang saya cakap. Jangan duduk rumah bergelumah dengan TV. Jangan. Allah tak bagi kita pergi kerja ni, ada benda yang baik lain yang kita boleh buat. Kalau boleh kata Quran lah, target 18 mula kan besok. 18:31, ada 13 hari. 13 hari. Satu hari 2 juzuk suku pun dah habis dah. Dan kita duduk rumah kan. Kita nak pergi mana? Nak pergi jalan-jalan pun tak digalakkan, tak bagus kan. Nak pergi tak bagus. Jadi inilah masa kita buka kitab kita yang kita dah belajar, nota yang kita dah belajar. YouTube pun banyak kuliah. Audio kuliah pun berlambak kuliah, saya betul agak dengar. Kalau malam-malam dekat 10 20 rakaman ada. Waktu ni lah kita dengar balik apa yang kita tertinggal. Ni ada hikmah, ada kebaikan yang dikurung kita dalam rumah ni. Maksudnya dia tak bagi kita kerja. Jangan buang masa. Betul-betul jangan buang masa. Ini ruang yang sangat mahal. Macam saya pun dah lama tak makan malam kat rumah. Lepas ni kena makan malam kat rumah. Lalu makan kat surau. Kat surau makan kat masjid. Makan kat masjid, makan kat surau. Rasa dah bertahun tak makan kat rumah tau. Kali ni boleh makan kat rumah lah. Kali ni boleh lah. Maghrib isyak tu boleh buat benda lain lah pula. Selama ni tak boleh buat. Memang mengajar sampai isyak. Sampai pukul 10.30, pukul 11. Kali ni ada ruang yang lain lah. Untuk kita memikirkan amal kita. Tu kelebihan yang kita nampak lah. Moga-moga ada kebaikan yang kita dapat daripada ujian-ujian yang Allah beri ni. Sebenarnya ketika itu, ketika apa? Ketika engkau tidak dapat melihat aib dirimu. Engkau tidak dibenarkan melihat aib dirimu, tetapi engkau dapat melihat aib orang lain. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Benar Ini benar tau. Dia betul-betul bertepatan dengan apa yang Imam Nawawi Al-Bantani kata. Imam Nawawi Al-Bantan dalam kitab Nasaihul Ibad.
Nasaihu libat. Nun sod alif hamzah ha alif lam ain ba alif dal. Nasaihu ibad. Nasihat kepada hamba. Kalau bahasa Melayu lah. Dia kata tadi, orang yang tidak dapat melihat keaiban ni, Allah tidak berkenakkan baik pada diri dia. Maksudnya Allah nak jahat, Allah nak biarkan dia jahat. Dalam kitab tu kata sama juga, yang saya pernah sebut tu 3 perkara. Kitab tu kata apa? Bila Allah hendakkan baik pada dirimu, maka diberi engkau 3 perkara. Saya sebut ni kat BPF sorry. 3 perkara. Apa? Satu, dia kata, dia beri faham engkau pada agama. Kalau Allah nak kau jadi baik. Satu, dia beri faham pada agama. Dia beri faham pada agama. Satu. Nombor 2, dia kata apa? Dia beri engkau rasa zuhud pada dunia. 2. Maksudnya dia beri kita rasa dunia ni kita tak iran sangat lah. Bukan tak ada dunia. Ada yang kaya pun ada tapi dia tak pandang. Bukan itu matlamat dia. Nombor 3, diberi engkau dapat melihat akan aib dirimu. Betul. Mungkin mana hari ni ambil perkataan Imam Ghazali. Mungkin. Atau ada ulama lain juga cakap begitu. Mungkin. Dan mereka mengkaji hadis dan kata-kata para sahabat. Mungkin. Mungkin mengambil kata para wali. Mungkin. Ini 3 perkara. Kalau kita dapat 3 perkara ni, tandanya Allah nak kita baik. Apa? Dia beri kita faham pada agama. Dia beri kita rasa tak cinta pada dunia. Dia beri kita boleh nampak kekurangan kita. Boleh nampak lah. Kita nampak. Kita nampak. Kita menampak hikmah. Apa benda jadi macam ni. Kenapa Allah jadi begini. Kita nampak. Hikmah tu kita ada puasan. Kenapa? Kita ada puasan. Termasuklah benda-benda ni lah semua. COVID-19 dan benda semua ni. Kita ada puasan. Kenapa berlaku ni? Kenapa Allah cutikan kita ni? Kenapa Allah cutikan kita? Adakah untuk kita memboroikan lagi perutnya ada? Tak mungkin. Betul tak? Mesti ada benda baik. Itu ada kebaikan tu. Mungkin Allah tu kita tengok muhasabah lah. Selama ni tak pernah bersyukur Dapat dengan kuliah tak pernah syukur pun. Rasa rutin-rutin Dapat sembahyang jemaah tak pernah bangun sembahyang jemaah tu. Syukurlah aku dapat sembahyang jemaah. Tak pernah. Sekarang stop. Allah 3 belahi. Yang saya dengar 3 belahi lah. Tak tahulah lepas tu. Tak tahu kalau mungkin benda ni jadi teruk ke. Mungkin tak tahulah apa benda kan. Tindakan daripada pihak berwajib. Mungkin sabut lagi 2 minggu. Kita tak tahu. Waktu tu lah kita rasa rindu nak berdiri dan saf. Waktu tu lah orang yang biasa pergi jemaah lah. Kalau orang tak biasa pergi jemaah ni. Dia tak kisah betul tak? Tak rasa apa-apa. Tapi kalau kita biasa kita pergi, kita kata rasa. Baru tak mungkin lepas tu kita rasa syukur. Setiap kali beri salam, kita bersyukur. Allah, aku dapat sembahyang jemaah balik. Waktu tu lah sepatutnya kita rasa syukur. Mungkin ada pengajaran. Orang datang suruh tak syukur agaknya. Termasuk saya kot. Tak syukur. Allah tarik. Betul Tarik nikmat. Orang masuk masjid tak syukur Orang masuk masjid tak syukur dapat iktikaf. Orang masuk masjid tak bayang sunat satu masjid. Dia rasa benda ni rutin hari-hari. Kan? Tugas-tugas rasmi. Gitu kan. Jawatan-jawatan dalam masjid. Tak ada rasa sebagai tanggungjawab dia untuk menyiarkan syiar, menunaikan fardu kifayah. Tak ada. Dia tak ada rasa tanggungjawab tu. Hanya rutin dia ajar daripada kecil gitulah. Pergi masjid, balik masjid. Pergi masjid, balik masjid. Tak pernah satu perkataan pun dia mengatakan syukur aku dapat sujud engkau wahai Tuhan. Tak pernah. Mungkin. Tak pernah jadi tu kat Malaysia lah. Tidakkah kita belajar sesuatu? Tak pernah jadi kat Malaysia. Yang seingat saya lah. Tak tahulah saya kalau 1800 dulu tu. Kan? Yang seingat saya lah. Selama saya hidup ni, 57 tahun ni, saya ingat saya tak pernah. Nak tanya pun korang tak ada tua daripada aku. Korang 65 dah pencin lah. Tak ada datang sini. Itu hari kan. Saya tanya pasal bacaan talak yang talak khuluk tu. Kan ada lepas nikah baca kan. Saya cuba tanya dengan jemaah sejak bila baca ni. Saya tanyalah. Ada abang ni, 2 orang ni. Dia ni 66. Saya tahu dia bercakap saya 66. Seorang nombor 3. Saya pandang, bang, dulu masa abang nikah, abang ada baca tak? Saya tanya lah. Tak. Dia kata, oh, bang ni tak baca. Bukan tak baca, saya belum kahwin. Wah, ni aku takut tanya sekarang.
Kalau macam Syahid ni muda belum kahwin, aku tak ada terpanjat. Sudah salah tanya jemaah. Lepas tu ada orang belakang, Ustaz dia belum kahwin. Tak tahulah kan. Kalau kita tahu tak ada kita tanya. Tu nak tanya pun kan nak tengok hati-hati juga. Orang dah kahwin tak ada tanda, susah juga. Kalau tanda senang. Tu kadang-kadang kawan kita ni kena kuarantin. Dululah ni, minggu lepas lah. Ajak simbang salam kita. Ada yang kata, Ustaz dia kena kuarantin. Kau kata kuarantin kau jangan salam aku. Dia datang jauh surau. Bismillah tawakal lah. Itulah kan. Salam tu jemaah. Jikalau dia mengenaki kebaikan pada dirimu. Kalau Allah nak kebaikan pada diri kita, dia akan menunjukkan kepadamu akan aib dirimu. Ditunjuk macam mana? Dia datang dalam rasa hati. Dilihatkan kita orang rajin baca Quran. Supaya kita lihat dan kita kata, aku tak ada baca Quran. Dilihatkan kita, kawan-kawan kita yang sibuk bekerja tapi tangan dia kadang-kadang memegang kaunter atau tasbih. Tiap-tiap perasan kat sini pun ada, dekat Jikar ni pun ada. Ada beberapa Blok F, ada 2 orang. Tiap perasan dia pakai dekat cincin. Dia pakai kita jangan cakap apa-apa. Jangan cakap riak ke apa, jangan. Ini sangat bahaya. Dia ada cara dia untuk dekat diri kepada Tuhan. Kita mungkin ada cara kita kan. Mungkin tanpa tasbih kita boleh. Kita ni tarawali. Tak ada tasbih pun kita boleh baca. Okay. Very fine. Kalau ada orang pegang. Dia pegang. Macam ni saya masuk poket. Dia tak pegang. Kalau ada orang dia pakai. Kita kata, wah riak ni. Tunjuk 3,000 dia dah baca. Jangan itu. Jangan. Ini sangat bahaya. Betul. Dia ada cara dia. Kita para wali ni tengok lift pun ingat Allah, tak ada tasbih. Tengok lift ingat Allah. Tengok masuk lift blok G, blok G, blok F. JKR, ingat Jabatan Keluar Roh. Aku nak mati dah ni. JKR, Jabatan Keluar Roh. Ingat roh nak keluar je. Okey, kita okey. Itu cara kita. Betul? Betul tak? Itu cara kita. Tengok semayang, tengok sejadah putih. Ini macam kain kapan ni. Itu dataran para wali, okey. Fine. Orang pegang tasbih jangan cakap apa-apa. Orang pakai kopiah jangan cakap apa-apa. Orang pakai serban jangan cakap apa-apa. Mungkin itu cara dia sendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kita mungkin ada cara kita sendiri. Itu mungkin lebih ewan. Tengok lambang Yamaha Y. Macam gambar Lian Lahat. Betul Lian Lahat macam mana Boleh tengok Lian Lahat tak? Betul. Dia gitu. Lepas tu dia gini. Macam parit. Dia sending kan. Kan macam Y tu. Naik Y suku Yamaha. Ingat Lian Lahat. Start tengok tu. Allah, Lian Lahat. Aku dah mengaji ke belum ni? Betul tak? Mungkin cara kita, itu kita ingat Allah. Okey, fine, tak apa, kita buat. Kita buat, tak apa. Ni tengok ni, rakaman-rakaman ni. Ingat, ini ada perakam ni. Ini ada perakam. Betul? Malaikat. Ini boleh on balik ni besok. Ini perakam ni dia on kat mana? Kat mana dia on tu? Dia ada file name. Dia on besok kepada masyar. Tak ada error. Ini kan rakan-rakan kan suara tak dengar apa. Ini rakam ni tak ada suara tak dengar punya. Dia nampak jelas belajar lah tengok ni. Allah, aku ni perangai pun dia rakam ni nanti. Baru takut. Jadi dapat melihat akan aib diri kita. Waktu lepas ni bila semai jemaah, syukurlah pada Allah. Engkau izinkan kami berkumpul untuk sujud pada engkau cara sunnah. Sunnah apa? Semua jemaah lah. Rasulullah ni, waktu dalam Islam ni, orang dalam perang pun ada cara semayang kan. Semayang takut kan. Nama dia Syiddatul Khawf. Imam sini, makmum buat dua saf. Nanti yang saf pertama nanti bila dia sujud, saf belakang dia berdiri itidal. Kalau sujud, sebab apa? Nak tengok musuh. Maknanya berperang pun disuruh sembahyang jemaah. Sekarang kita
disebabkan benda ni, wabak ni, sebagai menghormati pemerintah, kita tak diberilah, pada suruh mirjat di rumah lah. Kat sini tak tahulah saya macam mana. Jadi apa pun kita kena ingatlah, itulah perjalanan yang Allah tentukan. Cuma kita kena jagalah diri kita, itulah. Okey. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai orang yang bersih, ni bahaya. Ni bahaya tau. Kenapa? Bila kau melihat dirimu sebagai orang yang bersih. Lepas tu kalau kita kena uji kita kena uji macam-macam kita jangan fikir tau, kenapa aku diuji? Aku semayang. Orang tak semayang tak diuji pun. Aku pergi surau, orang sebelah tak semayang, tak ini, tak pergi masjid, tak apa. Keluar rumah dicap lelap kereta ke sepindik, tak ada apa-apa pun, sihat. Aku diuji, sakit gitu, anakku gini. Tapi itu, apa dosa aku? Ni bahaya. Kenapa? Bila kita kata apa dosa kita, kita macam declare diri kita orang yang bersih. Tu tanda apa? Tu tanda Allah tak nak baik itu ada kat kita. Jangan cakap orang tak semayang pun kaya. Orang sembah berhala pun Allah bagi kaya. Betul lah? Bukan orang ni. Tu yang Baba Il sepanjang mu kata. Mu tengok mu kerja okey, mu tengok mu sihat, anak-anak mu sihat, dia kata. Mu ada kereta besar, dia kata. Mu jangan kata Allah sayang mu, tak tentu lagi. Orang kafir semua bahala Allah sayang. Orang tentang agama sembelih orang Islam Allah bagi makan. Betul? Bukan maknanya Allah sayang dia, tak. Itu atas rahman dia je, atas pemurah dia. Atas pemurah dia je. Bukan sebab dia sayang, tak. Lepas tu dia kata kalau kita ni kerja kita okey, kita ada kereta besar, kita semua okey lah. Anak kita 8A, 10A, bukan tanda Allah sayang. Allah sayang, Allah beri kita iman, beri kita ilmu, diizinkan kita amal, dan kita sentiasa merasa berdosa. Itulah tanda Allah berkendakkan engkau untuk jadi baik. Maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Bila orang itu merasakan diri dia bersih, itulah dikata kesudahan daripada, maknanya ini kejahilan yang paling teruk, tak ada ujung dah. Ini kesudahan dia. Jahil ni akibat dia paling teruk dia apa? Bila dia rasa tak berdosa. Ni paling teruk lah. Tu kalau kita baca kitab tasawuf, kita baca hikam ni kata apa? Tidak merasa berdosa itulah berdosa. Tidak merasa diri berdosa itulah dosa. Bahasa dia tu dalam. Tidak merasa diri berdosa itulah berdosa. Dia boleh pakai kat situ. Dia tak boleh pakai benda lain. Tidak mandi itulah mandi. Tak boleh. Tak mandi tak mandi. Tapi tidak merasa diri berdosa itulah dosa. Dia kata apa? Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan bagi kejahilan. Kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkamu bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, kalau betul-betul lah dia kata engkau ni memang tak aib, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur. Banyak engkau bersyukur. Lepas tu dalam kitab, ada satu kitab petani tu, apa nama dia? Saya lupa nama dia. Dia dalam bab sujud syukur. Dia kata apa? Kalau engkau keluar, kau tengok ada orang buat maksiat, kau balik rumah, kau sujud syukur. Kenapa? Bila engkau tidak buat maksiat tu. Dia suruh sampai peringkat tu tau. Ni kata ni, kalau engkau rasa engkau tak ada aib, engkau kena syukur pada Allah. Mungkin kau tak tinggal semayang. Dan semayang kau, aib tinggal semayang tak ada. Cuma mungkin aib nak kena baiki semayang. Itu satu hal. Jadi syukurlah kurang-kurangnya kau dah semayang, dan baikilah solatmu. Itu ulama kata. Tak boleh kata kurang-kurang aku semayang. Tak boleh. Tak boleh kata itu. Dan mengapa pula engkau, dia kata, mahu memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka. Dia kata kenapa nak maki orang lain, dia kata. Kenapa nak sendakan kesalahan mereka? Sedangkan kalau engkau tak ada apa-apa kesalahan, patut kau syukur. Patut kau syukur pada Allah. Bukankah perbuatan ini juga termasuk antara keaiban yang besar pula? Keaiban yang besar pula. Dia nombor apa tu? Dia kecil tu. Nombor 1. Kita baca bawah tu. Ada nota bawah tak? Kitab baru. Sebagai nota tambahan ada.
Ada juga Sebagai tambahan di sini, kita sebutkan beberapa perkara yang mengharuskan seorang itu mengumpat orang lain. Ini dalam Ihya Ulumuddin ni, ada 6. Mengharuskan maknanya membolehkan kita nak mengumpat orang lain. Ini nama mengumpatnya harus. Sebab tu tasawuf ni, kita kena faham apa dia tafsiran-tafsiran pada mazmumah, apa tafsiran syukur, apa tafsiran tawakal, tu pada mahmudah. Lepas tu tafsiran pada mazmumah, apa maksud dia mengumpat, apa maksud dia, apa akibat dia, apa ubat dia, dan apa batasan ni. Maknanya boleh buat sampai mana kalau boleh buat. Ini mengumpat ni ada batasan ni, maknanya ada benda boleh buat. Pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap kita di hadapan hakim. Hakim panggil. Dia buat apa? Dia buat gini. Tu cerita aib dia tu. Sebab dia buat benda jahat. Dan seumpamanya, siapa-siapa wakil-wakil hakim, kadi ke apa benda ke, maka ketika itu bolehlah mendedahkan kekurangan dia, aib orang tu. Sebab apa? Dia nak mengadu. Dia nak mengadu. Kita dipanggil sebagai saksi. Hakim tanya, awak tahu awak kenal dia? Kenal. Macam mana awak tahu perangai dia? Kan selalu ada orang tanya kan. Dia ni perangai dia memang baik ke? Dia memang jahat? Waktu tu kita kena cakap benar lah. Saya ni bos dia. Dia ni memang perangai memang mangkuk ayun. Lebih kurang gitulah. Nak bahasa ringkas je lah, nak faham. Kalau kita kat luar, cakap dengan orang lain, staf aku ni mangkuk ayun, tu mengumpat. Tu mengumpat tau. Depan kadi tanya. Depan hakim, macam mana perangai dia? Kita jadi saksi ni. Dan kita ada saksi pendakwa. Kalau kita saksi pembela, mestilah kita akan cakap benda baik dia, sebab nak bela dia. Mungkin dia tak buat, betul tak? Saksi pendakwa. Macam mana? Apa awak kenal dia 5 tahun? Macam mana? Dia macam mana? Sikap dia atas pekerjaan, macam mana? Dia gini-gini. Dia elok tak? Kita cakap lah. Habis aib dia kena longkar, apa tu? Tapi dalam mahkamah yang tertutup lah. Tak boleh buat FB live. Tak boleh. Terbongkar lah keaiban dia, betul tak? Tak boleh lah. Ini antara dia dengan kadi, dengan saksi, dengan apa. Cakap lah. Waktu tu boleh. Waktu tu boleh cakap. Waktu tu boleh cakap. Dia ditangkap, bunuh isteri ke apa benda ke. Awak ni pernah tak dengar. Kita cakap lah. Dulu isteri dia ada telefon saya. Sebab saya bos dia. Isteri dia kata gini, pernah pukul dia. Kita cakap lah. Kita cakap. Kalau dia ikut tu, tak cakap tu. Pada orang lain. Nombor 2. Ketika bermesyuarat untuk baiki kesalahan seorang. Maka boleh kita menunjuk kesalahannya depan orang yang datang membantu kita membaiki kesalahan dia. Kita nak orang ni nasihat dia. Orang ni mungkin dia orang tua yang dihormati. Kita kata pakcik kenal dia. Dia pun hormat pakcik. Dia selalu cakap pakcik ni bagus, pakcik ni baik. Saya nak cakap dengan pakcik. Pakcik mungkin tak tahu. Dia ni ada masalah. Masalah apa? Masalah dia gini. Pakcik tolong nasihat dia lah sebab pakcik kenal dia. Nanti kita mesyuarat tu. Kita mesyuarat. Kita rongkar. Dia selalu pinjam dia orang pakcik. Dia selalu tipu. Dia selalu buat skim cepat kaya. Macam-macam lah. Apa benda lah. Yang keaiban ni yang dia buat. Kita boleh cakap. Macam HR. Betul. Nak DI orang. Dia akan cerita pada panel. Dulu saya pernah jadi DI punya panel. Sebelum budak tu masuk, nanti dia panggil apa? Dan DI ni dia ada PO ni apa? Prosecution. Kalau dalam bahasa Melayu kita pendakwa lah. Officer, pegawai pendakwa. Ini pun orang HR kan ni, benda-benda ni. Orang yang ada background undang-undang lah dia ambil. Jadi dia akan brief lah. Okey, budak ni dia punya kesalahan dia buat gini. Kat kita lagi di panel ni. Lepas tu baru buka. Hari tu bagi DI, hari tu baru bagi kes. Tak boleh dia bagi in advance. Dia banyak undang-undang dia gitu dalam syarikat. Kita waktu tu dah kita buka, budak ni yang kena. Waktu tu kita tahu. Kesalahan dia apa? Dia tulis lah. Dia buat ni. Lepas tu masuklah saksi, masuk apa benda semua. Waktu tu kena decide lah. Panel akan recommend lah. Gantung kerja ke, kena buang ke, apa benda boleh dimaafkan apa. Ni ada 2-3 panel akan decide lah. Lepas tu big boss lah sign, CEO sign. Waktu tu akan mesyuarat lah. Dia ni kata dia ni kami jumpa email lagi ni, dia bocorkan rahsia company gini.
Lepas tu ada budak IT kata betul, kami pun nampak gini, ini bukti. Waktu tu boleh longkarkan keaiban dia. Kenapa? Keaiban dia yang berkaitan dengan pendakwaan dia saja. Tak boleh cerita benda lain. Tak boleh cerita dia kat rumah selalu bergaduh. Tak boleh cerita lah. Itu hal dia pula. Kita sekarang ni nak di-air dengan dia, nak bagi nasihat dia, nak denda dia supaya dia boleh memperbaiki kesalahannya. Saya pun tak suka kerja tu dulu. Bos suruh pergi lah juga. Tanya dengan HR tu, kenapa panggil saya? Ramai orang. Lepas tu umur saya 50 lebih. Dia kata Haji ni macam golongan orang tua-tua lah dalam company ni. Allah. Dia panggil kita golongan tua-tua. Besok nak pergi site tak ada mood lah. Nak kenangkan nak panjat bukit, nak panjat bangunan 4 tingkat tangga kat luar tu. Rasa macam longgar kaki. Dia panggil golongan tua-tua. Tapi memang tak ramai 50 lebih pun tu. Ramai 50 lebih dah ambil BS. Memang tak ramai. Kita ni lah yang umur tua je. Ketika kita meminta fatwa nombor 3 daripada mufti, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahan orang yang bersabit dengan soalan kita. Kita kata dengan dia, ada pejabat saya ni, orang ni gini, dia buat gini. Dari segi hukum macam mana? Tu boleh sebut. Tu boleh sebut. Boleh sebut. Kalau tak sebut nama dia pun tak apa. Kita sebut lah. Dia buat gini, dekat isteri dia gini. Apa hukum dalam Islam? Kita boleh sebut tu. Boleh sebut. Kenapa? Memohon fatwa pada mufti. Bukan pada kawan-kawan. Bukan pada seorang perempuan dia cakap masalah suami dia pada perempuan lain. Dia kata laki aku ni kedekut lah. Tak boleh cakap. Dulu saya ingat dulu, masa tahun 90-an dulu saya kerja. Masa tu surau kecil lah. Bukan macam ni surau. Kita semayang Zuhur 2-3 orang je muat. Belakang ni ada satu line lah. Boleh lah semayang 4 orang perempuan. Kadang-kadang dia orang ni tak semayang, dia orang berbual. Kita semayang ni kita dengar tau. Yang seorang ni ngumpat suami dia, seorang ni ngumpat mak mertua dia. Dia dengar sikit badan tau. Tak tahulah dia mungkin tak boleh semayang ke, duduk surau rehat kan. Tapi perbualan tu kita boleh dengar. Saya boleh dengar, kuat. Ni tak bagus ni. Betul, jangan cerita aib-aib keluarga kita ni, jangan cerita dengan orang lah. Kecuali orang itu dia boleh memberi nasihat pada kita, kita nak buat apa. Walaupun orang itu bukan mufti lah. Kalau semua nak jumpa mufti, kesian lah Pak Ustaz mufti ni. Kalau kita rasa dia boleh nasihat, kita cakap lah. Dan orang yang diceritakan itu, dia kena memegang rahsia. Dia tak boleh cerita dengan pasangan dia. Hatta pasangan dia pun tak boleh cerita. Nanti kalau cerita, atau cerita dengan pejabat dia, dia jadi coronavirus mebak. Orang ni tahu, tingkat ni tahu, tingkat 8 tahu, tingkat 9 tahu, tingkat 10 tahu. Malulah dia. Malulah dia pun tak nak jadi itu, betul tak rumah tangga dia. Tapi tak tahulah macam mana kan. Lepas tu tak boleh cerita dengan orang. Kalau cerita, tak boleh hebah-hebah dengan orang. Kita dia minta nasihat, kita beritahu buat macam ni. Dia kata ustaz doakan saya doakan gitu. Tapi tak boleh cerita dengan orang, nanti benda ni berhebak. Kadang cerita dengan orang ni, orang ada orang kenal dia tau. Ada orang kenal dia. Nanti cerita ni berhebak, nanti malu dia. Sebab dia masalah-masalah diri ni kadang masalah peribadi. Itu kalau orang WhatsApp saya dah boleh agak lah. Kalau ustaz nak tanya, kalau gambar WhatsApp ni gambar kucing, gambar bunga, dia ada benda di cerita tu. Dia tak keluarkan muka dia. Lalu tak keluarkan muka dia. Tak apalah, kita boleh tolong, kita tolong lah. Tak tolong, tak tolong. Okey. Nombor 4. Ketika kita memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak terikut dengan seseorang, ini mengumpat yang harus yang melakukan perbuatan salah, maka kita menyebutkan kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengan dia. Kita dalam pejabat ni ada orang suka tipu-tipu orang ni lah. Masuk skim ni lah, buat gini lah, buat pelaburan ni lah, apalah. Ramai orang terkena dengan dia. Lepas tu staf baru masuk, kita kata dengan dia, kita nampak budak yang kau menipu ni hasil impit staf baru ni. Kita panggil staf baru ni dalam bilik, kita kata, ni aku nak beritahu kau. Kau bawa kerja sini. Kau baik-baik.
Tadi budak tu cakap apa kau? Dia cerita lagi gini-gini ni. Kau jangan ikut, kau jangan masuk. Kenapa? Ramai kami dah kena tipu dengan dia. Tu boleh. Dia ni penipu. Kalau ikut perkataan tu, itu ngumpat tu. Itu ngumpat. Tapi kita beri amaran. Kau jangan. Dia ni pinjam duit orang merata ni. 5,000 dia kata gitu ni. Padahal dia bukan orang susah. Kau jangan, kau hati-hati dengan dia. Kau nak bagi, kau bagi cakap mana yang kau fikir. Dia tak pulang balik pun tak apa. Kita kena cakap gitulah. Kenapa? Memberi amaran. Kita tahu budak perempuan ni diimpit orang ni, habis licin duit orang, dikerjakan. Bila budak pegawai baru masuk, kita nampak dia rapat dengan pegawai ni. Kita kata dengan pegawai ni, Encik baik-baik Encik. Encik dia kementerian lain, Encik tak tahu. Kami dah kerja sini lama. Kami bukan jealous Encik rapat dengan dia, tak. Tapi Encik tahu tak cerita dia. Ni saya nak cerita. Dah banyak berlaku di sini dah. Ramai orang dah kena goda dengan dia dan ramai orang dah bankrupt dengan dia. Kita cakap. Kenapa? Amaran. Encik jangan berhimpun dengan dia. Ni macam COVID-19 ni. Encik jangan kawan dengan dia rapat-rapat. Nanti Encik kena macam-macam. Sebab orang lain dah kena. Ramai dah kena dengan dia. Boleh tak cakap apa benda kesalahan yang dia buat? Boleh tak cakap kurangkan dia? Boleh. Kenapa? Amaran. Sama juga dalam kitab kata, ada orang pinang seorang perempuan, dia risik, lepas tu dia tanya kita, sebab kita dia rapat dengan rumah dia. Dia kata, perempuan ni awak tengok okey ke? Kalau kita rasa macam nampak macam liar je, boleh cakap. Pada pendapat saya, dia ni tak bagus. Boleh cakap, boleh. Ini ada keharusan. Dan beri amaran. Kalau anak pakcik lah, muka macam ni, nampak toya gini, memang kena bully je lah. Tu cakap terang tu. Muka gini tengok muka apa betul? Muka skema apa? Muka one way street Yes. One way street ni muka. Kalau dengan dia rasanya macam tak pada lah. Tak patut lah. Tak boleh cakap. Boleh. Kenapa? Memberi amaran. Sebab wataknya yang tidak baik. Anak pakcik tu datang pakai songkok. Butang sampai sini. Pakai songkok, butang sampai sini. Budak ni kita nampak keluar malam. Pukul 3 balik, orang lelaki ni hantar naik motor. Dia tanya kita. Kalau tak tanya, kita tanya cerita. Dia tanya. Dia cakap, boleh cakap? Boleh. Beri amaran. Mungkin tak sesuai kot. Gitulah. Kalau dia nak juga, seperti dia lah. Kita ni, dia tanya, kita beri amaran lah. Tak tanya, sudah lah. Nombor 5. Ketika menyebut seseorang yang telah dikenali dengan aibnya. Seperti kita menyebut orang itu yang masyhur dengan nama Mat Pincang dan sebagainya. Mat juga. Mana Mat Min? Dia terkenal. Tau. Dia terkenal. Kalau tak sebut nama ni, orang tak kenal dia. Apa-apa dah apa lah. Memang dia kenal dengan nama ni. Jadi kalau nama Man, siap lah. Dia ada pengenalan tambahan lah. Man, Lan. Syahid mana? Syahid janggut? Gitu. Syahid lain tak ada janggut. Syahid dia ada janggut. Orang cakap Syahid janggut. Tu tingkat 14, tingkat 14. Tingkat 14. 13. 11. Tingkat 11. Kenal. Syahid tingkat sebelah. Ada 2 Syahid. Yang mana? Yang janggut tu. Yang motor besar tu. Motor besar ke, Cik? Motor besar. Y3 suku. Motor. Orang kenal dia. Mana? Tu tingkat sebelah. Motor besar tu. Orang kenal dia. Atau dia memang jalan pincang. Yang mana? Yang pincang. Dan orang semua kena panggil dia Mat Pincang. Tak apa. Itu kan mengumpat. Itu untuk memperkenalkan. Tapi kalau dia tak suka, jangan sebut lah. Kalau tak suka lah. Kalau dia orang tanya orang kan, kau mana kau tahu aku kat tingkat 11? Aku tanya orang panggil kau Mat Pincang. Siapa? Orang tingkat 10? Bergaduh. Panggil aku Mat Pincang. Padahal memang pincang. Pincang. Biar orang panggil Mat Pincang kan.
Bergaduh dia bergaduh. Panggil lain lah, apa OKU ke apa benda kan. Yang jalan ada macam ni sikit ke, tak apalah. Ada orang dia sensitif tau. Jangan panggil-panggil begitu. Oh, dia cukup marah. Ada juga kawan saya, nama dia Muhammad bin, ni kawan kecil ni. Orang punya kat sekolah panggil dia Mat. Mat ni, mak dia mati. Mat, mati kan. Lepas tu tak bagus panggil Mat. Lepas tu dia tak suka orang panggil dia Mat. Dia nak orang panggil dia Muhammad. Biasalah kita kan kat sini, kat Malaysia ni kan. Dia yang panggil Muhammad ni orang Arab. Orang Arab ni dia panggil budak-budak Muhammad, dia panggil gitu kan. Kat Malaysia ni tak. Kalau Mat ada panggil. Itu masing-masing lah punya pendapat. Dan sebagainya. Maknanya kalau ada orang panggil Mat mana, Mat Juling. Sebenarnya orang yang kenal dia dengan Juling dia. Sebenarnya tak apa. Sebab dia dikenal dengan nama tu. Keenam, menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan fasiknya. Fasik apa? Dosanya. Seperti orang yang suka minum arak di hadapan orang ramai. Dia memang tunjuk kat Facebook dia minum, dia tunjuk dekat TV dia menari, dia berjoget. Memang dia zahirkan dosa dia. Lepas tu kalau orang sebut, dia kira tak mengumpat. Apa? Dia yang zahirkan. Betul tak? Dia menari lah, keluar ketat lah benda, dia zahirkan. Kalau orang sebut dia bukan mengumpat. Kenapa? Dia memang tunjuk. Dia angkat botol arak, tunjuk ke AB, dia minum arak. Orang kata, dia ni memang tak boleh pakai minum arak. Itu kan mengumpat. Kenapa? Dia zahirkan. Ni kena faham ni. Dia zahirkan. Dia hina agama, dia hina Islam. Orang sebut pasal dia. Dia ni tak boleh pakai ni, hina Islam. Dia zahirkan. Bukan orang cari, bukan orang korek, bukan orang intai bilik dia. Dia zahirkan. Ramai orang cakap benda gini tau. Ramai orang cakap benda gini. Lepas tu, nak kena hati-hati ya. Okey. Perkara keempat. Dikatakan benda dosa pada lidah. Berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Ni. Perkara-perkara ini apa? Debat, bertengkar, membantah perkataan orang lain. Ada orang memang watak dia kadang-kadang macam ni. Bila meeting dia aja nak tak setuju. Pernah jumpa tak? Kau orang sini wali-wali. Aku memang tak ada, tak aku tahu orang sini okey. Bos kata, ya bos. Baru tak buat. Tapi kalau kita meeting kat swasta, meeting dengan jabatan lain, meeting dengan jabatan kerajaan, meeting dengan ini, meeting dengan konsultan, wah memang tempat berperang kadang. Tapi ada yang profesional kan, dia cakap-cakap tinggi-tinggi pun dia okey, betul. Tak ada, orang kata no hard feeling lah. Tapi ada orang sensitif, dia tak boleh. Dia tak boleh terima situasi tu. Lepas tu kadang-kadang timbul bertengkar. Timbul bertengkar. Sebab tu meeting-meeting ni elakkan bertengkar. Siapa yang chair the meeting ni, dia kena kontrol. Dia kena kontrol. Saya dulu pernah saya mengajar satu keluarga 5 kali. Buat kelas 5 kali. Dia panggil lah adik-beradik dia. Dia panggil anak-anak dia, panggil adik-beradik dia, panggil menantu dia. Dalam kelas tu, 2 kelas pertama tu saya bertengkar je. Bukan saya bertengkar, dia orang yang bertengkar. Sebab bila dia tanya soalan, suami ni akan attack wife dia kat sana. Bila wife dia tanya soalan, wife dia akan attack suami dia. Saya pun rasa tak best. Dia tanya soalan gitulah. Tak, macam mana lah kalau suami tu dia ada girlfriend, dia orang gitulah soalan dia. Dia tak sedar usia dia dah tua. Dia orang gitu. Lepas tu suami dia pula akan tanya, macam mana Ustaz si suami ni sebenarnya dah taubat. Saya kata ni macam drama ni. Sampai saya tak boleh ngajar tu. Yang panggil ni anak dia sebab dia melihatkan kacau bilau dalam keluarga dia ni. Anak dia panggil tu buat 5 sesi lah dekat rumah dia, 5 sesi. Minggu ni satu sejam, minggu lepas begitulah. Maknanya nak cerita pasal rumah tangga, pasal fardu ain, lebih kurang gitulah.
Bila kita balik, dia hantar kita. Keluarga ni hantar lah, mak bapak dia hantar. Bila saya jalan, saya nampak dekat cermin belakang, dia tengah bertengkar ke depan pagar. Saya tak dengar dia cakap apa, saya tak nampak dia gini-gini cakap gini, dia bertengkar. Lepas tu, besok tu, lepas tu dalam SMS. Saya SMS lah anak dia. Nampak macam mak dengan bapak ni bergaduh. Kata, bergaduh besar. Kelas ketiga, saya kata, ada satu syarat baru, tidak dibenarkan bertanya soalan. Sampai kena buat syarat gitu tau. Mana diam, dengar, diam. Apa saya cakap diam? Jadi bertengkar tau. Dia macam ada tim tau. Tim ni duduk sini, dia tembak sana tau. Tim ni duduk sini, dia tembak sana. Yang mak dia berpakat dengan anak perempuan dia, tembak bapak dia. Bapak dia pakat anak lelaki dia, tembak mak dia. Wah, saya kata tak seronok lah. Kita rasa tak bagus kan. Kat sini janganlah department ni tembak department dia jauh. Tak payahlah gitu, betul Nanti benda pun tak harmoni sebenarnya. Kita tak puas hati, ada cara yang boleh kita cakap lah. Jangan sampai entak-entak meja. Tu bukan budaya kita. Saya pernah meeting dulu, PIBG, entak-entak meja, terangkat cawan saya pernah meeting. Bukan saya tak pernah tengok keadaan ni, depan mata saya pernah meeting. Tu dulu ada satu PIBG tu saya masuk dulu, salah satu dia punya AJK ni, arwah ni dah meninggal ni. Osman Kering, tahu tak pernah dengar nama tak? Pelawak, orang Kelantan. Dia sekolah tu kalau meeting PIBG memang ada je benda. Pihak guru dengan ibu bapa nak macam nak jadi benda macam bergaduh tu. Selalu dia yang selalu jadi pelawak. Dia memang pelawak kan. Dia bagi suasana tu nampak ceria. Tu saya ingat lagi dulu. Kadang-kadang yang bergaduh bukan ni mak bapak dengan cikgu. AJK pun tak setuju ni. Lalu dia jadi begitu. Nak buat tandingan takraw kalah mati pun jadi isu. Jadi isu sampai ni kata gini, ni kata gini. Tadi sekali tu dia yang jadi penenang. Dia kata ni nak buat apa ni, pada gaduh ni buat apa. Takraw kalah mati. Pak Man, kejar, kalah mati, kejar dia kata. Dia cakap Kelantan, kejam lah kalau kalah mati dia kata. Kita pertandingan kalah mati kan. Dia pandai buat awak, dia tenang dengan suara. Saya suka je dia arwah ni tu. Sebab tu jangan kita masuk meeting dah ada dalam hati kita nak tembak orang. Jangan. Kalau kita ada gitu kan, memang kita bergaduh. Betul tak? Macam main bola lah. Main bola dulu dekat masa saya sekolah menengah tu, kita ada main bola tu dengan budak kaum baru. Sebab saya dulu suara rendah duduk kaum baru. Masa tu ada bank lawan tau. Bank lawan. Masa tu saya berside. Tu main saya berside lah. Saya berside kan penat. Saya berside. Masa nak mula tu, saya dengar ni ada satu pasukan ni, masa dia tengah warm up ni, saya dengar lah perkataan tak patut keluar lah. Kita takik budak ni. Macam itulah. Mana dia memang ada dendam dengan seorang 2-3 budak ni. Betul. Masa main tu dia takik betul budak tu. Bergaduh. Kejar-kejar. Gaduh macam yang besar-besar gaduh kan. Kita masa tu sekolah mendengar, kita tengok pun kita apa bergaduh-gaduh itu kan. Kita pun tak faham. Sama macam kita nak masuk meeting ni. Kalau kita nak masuk meeting, kita nak bincang. Bincang ni nak selesaikan masalah. Jangan kita ada dalam hati okey, meeting kali ni, okey, kita tembak ni. Jangan. Kalau kita ada begitu tak payah meeting lah. Tak payah meeting. Betul. Karena jadi bergaduh tau. Bos ni pening bos tengok, bos besar tengok. Dia pun pening Dia nak belah sini pun tak boleh. Dia nak buah dia juga, staff dia juga. Nak belah sini tak boleh, nak juga. Lepas tu nak kena cakap pada waktunya dan cakap apa yang perlu pada keadaan yang betul. Tu je lah. Jangan kita target nak hentam orang ni. Itu kan meeting. Itu sesi hentam-hentam. Itu jadi bertengkar, jadi berdebat. Sebab tu debat-debat ni tak bagus. Berdebat tak bagus. Jangan berdebat dalam WhatsApp. Orang keluar pendapat, kita pendapat. Orang keluar pendapat lain, terpulang dia. Kita hormatlah pendapat dia. Dia salah tu, dia tanggung sendiri lah. Kadang-kadang orang tanya-tanya kita kan, WhatsApp. Kita cakap macam ni. Dia kata, ustaz lain cakap macam ni. Saya kata, memang ada pendapat macam ni. Tapi pendapat yang kuat dalam sini. Dia kata, bukan, tak boleh pakai. Terpulang kau nak pakai. Betul tak? Oh, tanya aku. Dia jadi bahas tau.
Dia bahas. Tu yang saya malah layan tu. Nak tanya, ini pendapat dia, ini kitab dia, dah. Tapi dia kata, ada ustaz dia kata harus. Tu pulang kau lah. Apa dia buat? Betul tak? Jangan paksa saya cakap harus. Saya ngaji kata boleh tak boleh. Ini kitab saya. Ini panduan saya. Ini guru saya cakap gini. Kalau dia kata, ustaz dia kata boleh. Boleh lah. Jangan paksa kita cakap boleh. Tak boleh. Kita belajar kita gini. Mungkin guru dia, ustaz dia, ada pendapat dia, ada kitab dia kan. Tak apalah. Buatlah. Buatlah berdasar ilmu kita. Jangan jangan kita bertengkar. Tak ada masa bertengkar. Ni 13 hari ni ada masa. Tapi saya memang tak nak. Jangan ajak saya bertengkar, jangan nak test ilmu saya bukan orang pandai. Jangan nak test saya bukan orang pandai. Memang saya bodoh. Perkara ini adalah penyakit hati, menyakiti hati. Orang yang dipercakapi. Apa? Berdebat, bertengkar, bantah-bantah. Dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya. Sampai peringkat membodohkannya. Sebab tu debat-debat kat sekolah ni kan, sebenarnya tak elok lah. Saya dulu ingat masa saya dekat ATM orang buat debat tau. Grup A, ni grup A dan grup B kan. Dan grup ni adalah grup politik. Jadi, bila grup A cakap, penyokong dia, yang B bu. Ni dekat Dewan ni. Dewan dekat ATM tu. Lepas tu bila grup B cakap, grup B menyokong tepuk. Grup A nebu. Dia orang ni profesional. Bila dah habis, mereka salam-salam, mereka pergi makan. Dekat tempat VIP lah. Yang kat bawah ni bertumbuk. Ni saya cakap betul ni. Ni bukan saya bohong. Bertumbuk bukan kat situ aja. Benda tu program petang. Sampai dia orang makan pun, dia orang cerita lagi. Bergaduh lagi kat dia orang makan pula. Patut jangan buat macam ni. Orang kat atas tu dia profesional. Betul tak? Dia politician. Dia profesional. Dia boleh keluar patah. Dia boleh salam lepas tu. Dia boleh berkawan. Sebab mereka profesional. Yang kat bawah ni, dia lebih sentimen, semangat tau. Budak-budak remaja masa tu kan. Umur 19-21. Bergaduh. Saya bertumbuk. Patutnya penganjur ni jangan buat macam ni. Banyak badan-badan dia nak glamour kan. Dia tahu orang ni dengan orang ni tak sama dapat. Dan nampak dalam WhatsApp, nampak dalam YouTube, dia ni cakap dia ni, dia cakap dia ni. Dia saja temu kan tau. Betul tak? Saya tak mau cakap siapa lah. Dia saja temukan, nampak? Bila temukan, memang mereka ni cakap dengan senyum. Kan? Mereka boleh kontrol. Tapi yang kat bawah ni dah mula jerit. Ini pula mula jerit. Yang berjerit masuk bergaduh. Lepas tu dendam. Lepas tu tak habis tu. Dalam Facebook, ni maki orang ni. Ni maki orang ni. Ni maki orang ni. Dia kata macai. Orang ni kata macai. Apa ni? Betul tak? Apa kebaikan dia sebenarnya? Apa kebaikan dia? Lepas tu Imam Ghazali dia cakap dalam Yuhal Walad. Kalau engkau perlu termasuk pada kancah debat, buatlah pada tempat yang tertutup. Dia kata itu. Dihadiri oleh mereka-mereka yang boleh menerima dan mengolah benda tu aja. Bukan orang awam. Ada benda tak boleh bincang dengan orang awam tahu. Ini benda-benda gini orang bincang dengan orang awam. Orang awam ni yang bertumbuk. Waktu dia larang kita ni berdebat. Waktu sekolah-sekolah buat debat pun pada saya lah. Tak berapa. Mungkin dia nak budak ni creative thinking tau. Kan? Tapi kadang-kadang yang kat bawah ni, yang penyokong ni. Tak budak kan? Saya dulu pergi Pulau Pinang kan. Saya tengok sukan sekolah-sekolah agama. Kadang-kadang kita rasa geram pun ada. Penyokong dia ni tak ada macam rupa dekat agama kan. Mencarut. Tunjuk jari tengah dekat goalkeeper. Allah. Saya tepi padang ni. Cikgu dia puas tenangkan dia orang tu. Rupa nak macam ini tak bagus lah. Kan? Dia pergi belakang gol tu dia tengah goalkeeper tau. Goalkeeper ni nak penalti ni. Dia kacau emosi kawan tu, mencarut, kata macam-macam. Allah hai. Ini yang dikatakan tak bagus ni. Atau menyentuh hal-hal peribadinya. Bertengkar-tengkar ni je. Bertengkar-tengkar, berdebat, lepas tu bantah-bantah perkataan orang lain.
Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak lepas daripada memuji diri sendiri. Yalah, bila kita patahkan hujah orang lain, takut kita ada perkata dalam diri kita lebih baik daripada dia. Bila kita kata kita lebih baik daripada dia, itulah nama dia sombong. Yang Allah kata, yang Rasulullah kata, orang sombong dalam hati, walau sebiji sawi besarnya, dia tidak akan masuk syurga. Ni benda permainan syaitan yang paling jahat. Lepas tu kita cakap, kita nak jaga hati kita, jangan cakap aku lebih baik daripada kau. Oh, ini sangat menakutkan lah. Tu dulu masa saya kaunselor Jabatan Penjara panggil kan, banduan-banduan yang kena parol ni, dia kena datang kaunseling. Saya kalau nak mula tu, saya selalu cakap dengan diri saya, kau ingat, kau bukan lebih baik daripada dia. Walaupun dia ni bekas banduan ke apa, kau ingat kau bukan lebih baik daripada dia. Sebab apa? Takut sombong lah. Takut kau masuk penjara, aku tak masuk penjara. Oh, ni bahaya. Memang dia ada buat silap dia kan. Memang dia ada buat silap dia. Ini bahaya. Ini akan membenihkan sombong. Mana mungkin kita nak membetulkan orang dengan kita ada benih sombong yang melampau-lampau. Tak mungkin. Kemungkaran ni, dia tak boleh padam kemungkaran. Sombong ni kemungkaran lah ni. Itu kata kena hati. Selalunya tidak terlepas daripada memuji sendiri dan menganggap diri bersih dari segala keaiban. Nanti kita sambung, berhenti kat situ, dan menganggap diri bersih dari keaiban. Ini sikap watak penyakit hati yang tidak baik. Bila sambung, nanti tunggulah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk kita duduk lagi dalam majlis ilmu. Dan diizinkan kita untuk meneruskan kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Dan dilindungi diri kita dari segala wabak dan benda-benda yang tidak baik. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf semua, wabillahi alam. Assalamualaikum.